Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas Islam kita pada hari ini, kita akan mempelajari satu lagi tajuk baru, iaitu Al-Jarru wal-Majruru. Al-Jarru wal-Majruru. Baiklah, mungkin di kalangan kamu ada yang pernah mendengar huruf jar. Huruf jar apa? Huruf jar min, ila, an, ala, fi, rubba. Mungkin ada di kalangan kamu yang pernah dengar tentang huruf jar tersebut. Baiklah, huruf jar tersebut ada kaitan dengan bab yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu al-jarru wal majruru. Baiklah, mohon semua fokus, fahamkan betul-betul, dengar betul-betul keterangan, dan Ustazah akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan al-jar dan apakah yang dimaksudkan dengan al-majruru. Baiklah, min hurufil jarri, di antara ataupun daripada huruf-huruf jar ataupun termasuk daripada huruf-huruf jar, min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Min maksudnya dari ataupun daripada, dari atau daripada, ila ke atau kepada, an daripada, ala atas, ke atas, di atas, fi di dalam atau di, bi maksudnya dengan, ka maksudnya seperti, li maksudnya kerana, li maksudnya kerana. Baiklah, kenapakah huruf min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li dikenali sebagai huruf jar, disebut sebagai huruf jar? Ada sebabnya kenapa huruf-huruf yang saya bacakan tadi ni dikenali atau dipanggil sebagai huruf jar. Baiklah, kenapa? Okey, cuba kamu tengok dekat contoh di sini. Ila al-madrasati. Ila adalah huruf jar. Okey, ila adalah huruf jar. Lihat di kotak sebelah ila, ditandakan right. Maksudnya ayat ini adalah ayat yang tepat. Ayat ini adalah ayat yang tepat dari sudut kaedah nahwu. Apakah ayat yang tepat itu? Baiklah, ila adalah huruf jar. Mengikut kaedah bahasa Arab, apa-apa perkataan yang datang selepas daripada huruf jar, baiklah, al-madrasati adalah perkataan yang datang selepas huruf jar. Tak kiralah huruf jar tu ila ke, atau man ke, atau an ke, atau ala ke, atau fi ke. Apabila sesuatu perkataan itu datang selepas huruf jar, maka perkataan itu mestilah dibariskan dengan kasrah di akhir. Okey, jadi sebab itulah huruf-huruf ini, huruf min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li dipanggil sebagai huruf jar. Kenapa dipanggil sebagai huruf jar? Sebabnya jika ada perkataan yang datang selepas huruf-huruf jar tersebut, maka perkataan itu mesti dibariskan dengan kasrah di hujung, di akhir. Bacaan dia ilal madrasati. Jika dibaca dengan ilal madrasatu, tidak dibariskan dengan kasrah di hujung, bagi perkataan yang datang selepas daripada huruf jar, maka ayat itu dikira salah dari sudut kaedah bahasa Arab. Okey, boleh faham tak kenapa huruf-huruf ini dipanggil sebagai huruf jar? Sebabnya apabila ada perkataan-perkataan yang datang ataupun yang duduk selepas daripada huruf jar, perkataan tersebut wajib dibariskan dengan kasrah di hujung. Baiklah, itulah yang dimaksudkan dengan al-jar. Al-jar ni maksudnya huruf-huruf yang menyebabkan sesuatu perkataan yang datang selepas dia
dibariskan dengan kasrah. Okey, ini adalah al-jar. Apa pula yang dimaksudkan dengan majrur? Majrur keterangannya adalah di sini. Al-ismu allazi ya'ti ba'da hurufil jarri yakunu majruran. Al-ismu allazi, al-ismu maksudnya kata nama. Kata nama. Allazi yang, ya'ti datang. Allazi ya'ti yang datang. Kata nama yang datang. Ba'da selepas. Huruf jar. Kata nama yang datang ba'da selepas huruf jar. Yakunu majruran. Dikenali sebagai majrur. Jadi al-madrasati kita panggil dia majrur. Al-madrasati ni kedudukan dia adalah majrur. Apa maksud majrur? Majrur ni adalah setiap isim atau kata nama yang duduk selepas daripada huruf jar. Tak kiralah huruf jar itu sama ada min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Jelas tak? Harap kamu jelas nah. Apa yang dimaksudkan dengan al-majrur. Baiklah, satu lagi saya nak terang. Al-majrur maksudnya perkataan yang datang selepas daripada huruf jar tersebut mestilah daripada kategori isim, iaitu kata nama. Contoh, ilal madrasati, ila ke al-madrasati, sekolah. Jadi sekolah ni adalah kata nama ataupun isim. Kata nama kan, sebab sekolah ni menerangkan tentang tempat. Jadi wajib perkataan yang datang selepas daripada huruf jar itu, perkataan ni yang datang, yang duduk selepas daripada huruf jar tu, wajib dia isim. Itu adalah al-majrur. Harap kamu jelas apa yang dimaksudkan dengan al-majrur. Kalau al-jar tu apa? Al-jar tu maksudnya perkataan-perkataan, inilah perkataan-perkataan ni yang menjadikan kata nama selepas itu berbaris kasrah. Apa pula al-majrur? Al-majrur adalah perkataan ataupun kata nama yang datang selepas daripada huruf jar. Baiklah, adakah, nak tanya kamu, adakah kata nama yang datang selepas dari huruf jar tu berbaris kasrah sahaja ataupun ada lagi tanda lain selain daripada kasrah? Ada lagi selain daripada kasrah, ada satu lagi tanda. Bukan kasrah sahaja, ada satu lagi tanda. Maksudnya bila perkataan tu datang selepas daripada huruf jar ataupun duduk selepas daripada huruf jar, ada satu lagi tanda selain daripada kasrah. Tapi nak bagi tahu kat kamu, apa-apa perkataan kata nama yang datang selepas daripada huruf jar, asas kaedahnya dia mesti dibariskan dengan kasrah. Kalau dibariskan dengan dhammah, salah dari sudut kaedah bahasa Arab. Baiklah. Sekarang kita tengok pula alamatul jarri. Alamatul jarri. Apa maksud alamatul jarri? Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jar. Tanda-tanda jar ni maksudnya macam mana? Tanda-tanda jar ni maksudnya selepas perkataan yang datang selepas daripada huruf jar. Alamat tu ni maksudnya tanda-tanda. Al-jar ni jar. Jar ni maksudnya perkataan-perkataan yang datang selepas daripada huruf jar ni, selain daripada dia datang dengan baris kasrah, dia datang juga dengan baris, bukan dengan baris, dia datang juga dengan huruf ya. Okey, jadi perkataan-perkataan yang datang selepas daripada huruf jar min, ila, an, ala, fi, bi, kali, ada yang berakhir dengan baris kasrah di hujung dan ada yang kita gantikan dengan ya. Kita tak letak kasrah tapi kita gantikan dengan ya. Bila kita gantikan dengan ya, ada keadaan dia. Baiklah, yang pertama
Yang pertama, perkataan yang datang selepas daripada huruf jar itu kita bariskan dengan kasrah di hujung bila. Situasi yang pertama, jika perkataan itu mufrad. Ya. Jika perkataan itu mufrad. Apa maksud mufrad? Mufrad ni maksudnya tunggal. Satu. Contohnya, marartu bil muslimi. Marartu, saya lalu bil muslimi, berhampiran seorang lelaki muslim. Marartu bil muslimi. Marartu saya lalu bil muslimi, berhampiran seorang lelaki muslim. Baiklah, kalau kamu tengok dekat sini, al-muslimi adalah mufrad, seorang lelaki Islam. Jadi, bila perkataan itu mufrad dan bila dia datang selepas daripada huruf jar, al-muslimi adalah perkataan mufrad, dia datang selepas daripada huruf jar, maka perkataan al-muslimi itu bila dia mufrad dan dia duduk selepas daripada huruf jar, maka kita kasrahkan. Dia. Baiklah, ini mufrad muzakkar. Al-muslimi mufrad muzakkar. Apa ni? Satu tunggal untuk lelaki. Macam tu juga kalau perkataan tersebut mufrad muannas, al-muslimati. Kamu tahu kan, al-muslimati ni maksudnya seorang wanita Islam. Kalau kita terjemahkan, marartu bil muslimati, marartu saya lalu berhampiran bil muslimati, marartu saya lalu bil muslimati, berhampiran seorang wanita Islam. Berhampiran seorang wanita Islam. Al-muslimati maksudnya seorang wanita Islam. Baiklah, al-muslimati adalah mufrad muannas, tunggal untuk perempuan. Al-muslimati, perkataan ini datang selepas daripada huruf jar ba. Jadi, mengikut kaedah bahasa Arab, jika perkataan itu datang selepas daripada huruf jar, maka dia dibariskan dengan kasrah. Pada situasi yang pertama, bila perkataan tersebut mufrad muzakkar ataupun mufrad muannas. Nak lebih jelas lagi, kita lihat pada jadual di sini. Tanda jar yang pertama al-kasrah. Al-kasrah maksudnya perkataan bila diduduk selepas daripada perkataan-perkataan yang duduk selepas daripada huruf jar mesti dibariskan dengan kasrah bila. Bilakah kita boleh bariskan perkataan yang datang selepas huruf jar itu dengan kasrah? Yang pertama, pada situasi mufrad. Mufrad tu tunggal. Mufrad apa? Mufrad muzakkar. Yang pertama, bila dia tunggal untuk lelaki. Cuba tengok dekat sini. Al-muslimu, seorang lelaki muslim. Al-muslimu dibariskan dengan dhammah. Sebab apa dibariskan dengan dhammah? Sebab tak ada huruf jar dekat depan dia. Jadi bila tak ada huruf jar dekat depan dia, maka kita bariskan dengan dhammah. Dan bila perkataan mufrad muzakkar ni, seorang lelaki muslim ni datang selepas daripada huruf jar, dekat sini dia duduk selepas daripada huruf jar ba, maka bila perkataan mufrad muzakkar ini duduk selepas daripada huruf jar ba, maka kita kasrahkan. Kalau tak ada huruf jar sebelum dia, baris dia macam biasalah, dhammah. Bila ada huruf jar, baris dia, bila ada huruf jar sebelum dia, maka baris dia kita kasrah. Macam tu juga kalau perkataan tersebut mufrad muannas. Mufrad muannas maksudnya tunggal untuk perempuan. Al-muslimatu, seorang wanita perempuan. Seorang wanita perempuan. Perkataan ini adalah mufrad muannas. Baiklah. Perkataan ini bila tak ada huruf jar, baris dia macam biasalah. Baris dengan dhammah. Tapi bila perkataan al-muslimah ini datang selepas huruf jar, iaitu huruf jar ba, maka kita kasrahkan. Okey, jadi ini adalah situasi pertama
di mana perkataan-perkataan yang datang selepas huruf jar kena bariskan dengan kasrah. Bila perkataan tersebut mufrad muzakkar dan bila perkataan tersebut mufrad muannas dan dia datang selepas daripada huruf jar, maka kena bariskan dengan kasrah. Situasi yang kedua, bila perkataan tersebut jamak muannas salim. Baiklah, jamak muannas salim tu apa dia? Kita dah belajar kan dalam kelas sebelum ni. Jamak muannas salim tu maksudnya ramai, menunjukkan ramai perempuan. Jamak muannas salim tu maksudnya menunjukkan ramai perempuan. Al-muslimatu, ramai wanita-wanita Islam. At-talibatu, ramai pelajar-pelajar perempuan. Baiklah, macam mana kita nak tahu dua perkataan ni, al-muslimatu, at-talibatu adalah jamak muannas? Kamu pun dah belajar kan sebelum ni dalam kelas Ustazah dah terang. Kita nak tahu perkataan tu jamak muannas, di hujung dia perkataan tersebut berakhir dengan alif dan ta. Macam tu juga at-talibatu, alif dan ta. Bila perkataan tersebut berakhir dengan alif dan ta di hujung, maka perkataan itu adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni apa dia? Menunjukkan ramai perempuan. Baiklah, jamak muannas salim kalau tak ada huruf jar sebelum dia, baris dia macam biasalah, dhammah. Al-muslimatu, at-talibatu. Tapi bila masuk huruf jar sebelum dia, tak kiralah huruf jar ila ke, huruf jar min ke, huruf jar ala ke, maka perkataan tersebut mesti dibariskan dengan kasrah di hujung. Okey, jelas tak? Jadi tanda jar ni maksudnya perkataan yang datang selepas huruf jar tu bila kita nak letak dia dengan kasrah. Tu maksud dia. Alamatul jari maksudnya perkataan yang datang yang duduk selepas daripada huruf jar ni. Perkataan-perkataan yang duduk selepas daripada huruf jar ni, bila kita nak letakkan kasrah di hujung perkataan tersebut. Bila? Yang pertama, bila perkataan tu dia daripada kategori mufrad muzakkar dan mufrad muannas, maka bila dia datang selepas daripada huruf jar, kita letakkan kasrah. Yang kedua, perkataan tersebut kita bariskan dengan kasrah bila diduduk selepas daripada huruf jar, jika perkataan tersebut daripada kategori jamak muannas, menunjukkan ramai perempuan. Jamak muannas, bila diduduk selepas daripada huruf jar, maka kita kasrahkan perkataan tersebut di hujung. Baiklah, jelas tak untuk bahagian yang pertama? Macam tu lah, macam dekat buku ni lah ditunjuk. Kategori yang kedua, kalau perkataan tersebut jamak muannas salim, maksudnya menunjukkan ramai perempuan. Marartu bil muslimati, saya lalu berhampiran wanita-wanita Islam. Okey, bil muslimati, tengok dekat sini berbaris kasrah. Kenapa berbaris kasrah? Sebab dia duduk selepas daripada huruf jar. Okey, dan dia adalah jamak muannas salim yang menunjukkan ramai wanita. Bila dia menunjukkan jamak muannas salim, maka bila duduk selepas huruf jar, maka kita kena kasrahkan di hujung. Kalau tak ada huruf jar sebelum dia, kita baca al-muslimatu. Kalau ada huruf jar sebelum dia, kita baca al-muslimati. Letakkan kasrah di hujung. Baiklah, harap kamu jelas dengan bahagian yang pertama. Seterusnya kita masuk pula bahagian yang kedua. Al-ya. Apa maksud ya? Ya ni maksudnya di sini, perkataan yang datang selepas daripada huruf jar itu tak mesti kita kena letakkan kasrah sahaja. Ada juga perkataan-perkataan yang bila diduduk selepas daripada huruf jar, kita tak letak kasrah, tapi kita gantikan dengan huruf ya. Okey. Bila kita gantikan perkataan tersebut dengan huruf ya, yang pertama al-musanna. Al-musanna. Apa maksud musanna? Musanna tu maksudnya dua. Tak kiralah musanna muzakkar ke, dua orang lelaki ke, ataupun musanna muannas. Marartu bil muslimina. Saya lalu berhampiran dua orang lelaki muslim. Ayat yang pertama, marartu bil muslimina adalah musanna muzakkar. Ayat dua orang lelaki. Marartu bil muslimaini. Marartu bil muslimaini.
Kamu tengok dekat sini, bila dia musanna muzakkar, maka kita letakkan ya. Bil muslimaini, bis salihaini. Bil muslimaini, bis salihaini. Bis salihaini maksudnya saya marartu bis salihaini, saya lalu berhampiran dua orang lelaki saleh. Marartu bit talibaini, saya lalu berhampiran dua orang pelajar lelaki. Macam tu juga kalau perkataan tersebut daripada musanna muannas, dua orang perempuan. Dua orang perempuan. Marartu bil muslimataini, saya lalu berhampiran dua orang wanita muslim. Bila perkataan tu menunjukkan dua orang, ayat yang atas ni dua orang lelaki musanna muzakkar, ayat yang bawah dua orang perempuan musanna muannas. Jadi bila perkataan musanna muzakkar ataupun perkataan musanna muannas, dia datang, perkataan ini datang, dua perkataan ini datang selepas daripada huruf jar, dan keadaan perkataan tersebut adalah musanna muzakkar, dua orang lelaki, ataupun musanna muannas, dua orang perempuan, maka kita datangkan ya. Kita tak letak kita datangkan ya. Ya, kasrah nun ni bukan dia nah. Dia kalau untuk dua lelaki ataupun dua perempuan, kita letakkan dengan ya. Okey, nak lebih jelas, kita tengok pada jadual di bawah. Okey. Musanna muzakkar, macam yang kamu belajar sebelum ni, kalau perkataan tersebut musanna muzakkar kan kita baca. Kalau menunjukkan dua orang lelaki kan kita akan baca al-muslimani, betul tak? At-talibani, as-salihani. Kita baca dengan alif dan nun. Alif dan nun menunjukkan dua orang lelaki. Kita dah belajar kan macam ni dalam kelas sebelum ni. Jadi kalau perkataan musanna muzakkar ni, maksudnya perkataan yang menunjukkan dua orang lelaki ni datang selepas daripada huruf jar, maka kita gantikan alif itu kepada ya. Jadi ilal muslimaini, ilal muslimaini. Kalau perkataan itu musanna muzakkar. Ulangan sekali lagi. Al-musanna al-muzakkar kita dah belajar dah dalam kelas sebelum ni kan. Kalau perkataan tu macam mana kita nak tahu perkataan tu musanna muzakkar? Apa maksud musanna muzakkar? Maksudnya kalau perkataan tu menunjukkan dua orang lelaki, macam mana kita nak tahu perkataan tu menunjukkan dua orang lelaki? Ada alif dan nun. Alif dan nun menunjukkan musanna muzakkar, dua orang lelaki. Al-muslimani, dua orang lelaki muslim. As-salihani, dua orang lelaki yang soleh. At-talibani, dua orang pelajar lelaki. Jadi kalau perkataan musanna muzakkar yang menunjukkan dua orang lelaki, bila masuk dekat dia huruf jar, tak kira lah huruf jar ila atau huruf jar yang mana yang kita baca sebelum ni, yang kita baca tadi, maka bila perkataan musanna muzakkar ni duduk selepas daripada huruf jar, maka kita tukarkan alif ni kepada ya. Jadi ilal muslimaini, ila salihaini, gantikan alif kepada ya. Ila salihaini, ila talibaini, gantikan alif kepada ya. Okey, macam tu juga kalau perkataan tersebut musanna muannas. Apa maksud muannas? Musanna muannas, yang ni pun kamu dah belajarkan dulu. Kita dah belajar sama-sama dalam kelas. Perkataan yang membawa maksud musanna muannas adalah dua orang perempuan. Macam mana kita nak tahu perkataan itu menunjukkan dua orang perempuan? Al-muslimatani, ada ta, alif dan nun. Ta, alif dan nun di hujung perkataan. Ada ta, alif dan nun di hujung perkataan, menunjukkan ayat itu adalah dua orang perempuan. Al-muslimatani, as-salihatani. Jadi kalau perkataan itu musanna muannas, menunjukkan dua orang perempuan, bila dia datang selepas daripada huruf jar, bila perkataan yang inilah macam al-muslimatani, dia datang selepas daripada huruf jar, maka kita gantikan alif yang ada selepas ta ni
kepada ya. Gantikan alif yang duduk selepas ta kepada ya. Jadi bacaan dia ilal muslimatai ni. Ni kategori yang kedua. Tanda jar. Tanda jar ni apa? Tanda perkataan-perkataan yang datang selepas daripada huruf jar. Bila kita boleh kasrahkan perkataan tersebut, bila kita boleh gantikan dengan ya. Bila kita nak gantikan perkataan tersebut dengan ya, bila perkataan tersebut musanna muzakkar. Contoh untuk dua lelaki, al-muslimani. Bila perkataan al-muslimani ni dia duduk selepas daripada huruf jar, tak kira lah huruf jar ila ke atau huruf jar apa, huruf jar min, ila, ain, ala, huruf jar ni tak kira lah huruf jar yang mana pun. Maka bila perkataan itu al-muslimani ni duduk selepas daripada huruf jar, kita tukarkan alif kepada ya. Jadilah ilal muslimaini. Macam tu juga untuk musanna muannas. Kalau perkataan tersebut menunjukkan dua perempuan, contohnya al-muslimata ni. Bila perkataan al-muslimata ni yang menunjukkan dua orang perempuan ni duduk selepas daripada huruf jar, kita gantikan alif yang ada selepas ta ni dengan huruf apa? Dengan huruf ya. Maka bacaan dia ilal muslimataini. Harap kamu jelaslah bahagian yang pertama. Perkataan yang kita kena tukarkan huruf dia kepada ya bila dia duduk selepas huruf jar. Okey. Bilakah perkataan tersebut kena tukarkan dengan ya? Apabila dia duduk selepas huruf jar, bila perkataan tersebut daripada kategori musanna muzakkar, dua lelaki, dan musanna muannas, dua perempuan. Macam contoh kat sini lah. Marartu bil muslimaini. Kalau tak ada huruf jar, baca dia al-muslimani. Bila ada huruf jar, tukar alif kepada ya. Begitu juga marartu bil muslimataini, menunjukkan dua orang perempuan. Kalau tak ada huruf jar, kita baca al-muslimata ni. Bila ada huruf jar, sebelum perkataan ini kita tukarkan alif menjadi ya. Baiklah, kategori yang kedua pula, kita tukarkan hujung perkataan tersebut dengan huruf ya bila masuk sebelumnya huruf jar. Contohnya macam ni, al-muslimina. Al-muslimina kita letakkan huruf ya pada perkataan al-muslimina. Kerana apa kita letakkan huruf ya baca dengan al-muslimina? Sebab masuk sebelum dia huruf jar. Marartu bil muslimina. Saya lalu berhampiran al-muslimina, ramai. Ramai lelaki-lelaki Islam. Al-muslimina, terjemahan dia adalah ramai lelaki-lelaki Islam. Bila ramai lelaki-lelaki Islam, maka perkataan ini daripada kategori apa? Dia daripada kategori jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan jamak muzakkar salim? Ingat lagi jamak muzakkar salim? Kita dah belajar dah dalam kelas. Kita dah belajar dah jamak muzakkar salim ni dalam kelas. Siapa yang ingat? Jamak muzakkar salim ni maksud dia apa? Jamak muzakkar salim maksudnya menunjukkan ramai lelaki. Baiklah, untuk nak lebih faham lagi mengenai jamak muzakkar salim, kita tengok jadual di bawah. Baiklah, jamak muzakkar salim, macam kita tahu kan, sebelum ni kita dah belajar. Kalau perkataan tu jamak muzakkar salim, perkataan itu menunjukkan ramai lelaki. Macam mana cara kita nak kenal perkataan yang menunjukkan ramai lelaki? Ada waw. Ada waw. Al-muslimuna, as-salihuna, ada waw. Okey, bila perkataan tu al-muslimuna, as-salihuna, lagi apa lagi? Al-adiluna, al-hakimuna, ada waw nun, menunjukkan perkataan itu jamak muzakkar salim atau menunjukkan ramai lelaki. Jadi, bila perkataan jamak muzakkar salim ni menunjukkan ramai lelaki ni, dia datang selepas daripada huruf jar, maksudnya dia duduk selepas daripada huruf jar. Contohnya al-muslimuna, dia duduk selepas daripada huruf jar, dekat sini huruf jar ba, maka kita gantikan waw kepada ya. Al-muslimuna,
menjadi al-muslimina. Al-muslimina. Macam tu juga contoh as-salihuna. Kalau as-salihuna ni datang diduduk selepas daripada huruf jar, maka kita kena tukarkan waw kepada ya. Jadi bacaan dia bis-salihina, bil-muslimina, bis-salihina. Macam tu juga kalau al-hakimuna, menunjukkan jamak muzakkar salim, ramai lelaki. Kalau dia datang selepas huruf jar, bil-hakimi, tukarkan waw kepada ya. Inilah dia alamatul jarri, tanda-tanda jar. Apa maksud tanda-tanda jar? Perkataan yang datang selepas daripada huruf jar tu, bila kita nak letakkan perkataan tersebut dengan baris kasrah di hujung, dan bila kita nak gantikan perkataan tersebut dengan huruf ya. Baiklah, ini sahaja pelajaran al-jar wal majrur kita pada hari ini. Diharapkan pelajar-pelajar dapat faham dengan baik. Wallahu a'lam bissawab.